Alright, video hari ni tentang bagaimana cara saya hasilkan satu video. Sebab saya sentiasa buat video baru, jadi macam mana proses penghasilan video saya tu. Saya nak mula dengan saya punya setup studio ni. Sebab setiap kali saya buat video, saya tak adalah masa tu lah nak buat video, masa tu nak pasang lampu, nak setup itu ini, tak. Saya dah buat setup awal-awal. Ini studio saya, ini bahagian recording saya, so saya buat kat sini. Okey, nampak tu? Ini meja belakang saya tu. Saya ada beberapa tools kat sini. Belakang tu pun tools. Ini toolbox saya. Ini barang-barang elektronik. Macam-macam saya lah untuk buat kerja DIY pun semua. Dalam ni pun ada macam-macam barang lagi. Nampak tu? Semuanya penuh dengan barang. Okey. Semua barang video-video saya kat sini. Kebanyakannya lah. Okey. Sini saya punya main studio. Saya akan rakam kat sini. Untuk kelengkapan barang kamera saya ni, mostly akan pakai tenaga solar tau. Saya pakai ada dua bateri sini. Dua bateri solar, satu lagi bateri solar kat sana. Okay, dan dua-dua tu akan di-charge oleh tenaga solar. Saya ada wayar tenaga solar kat tepi tu, nampak tak? Nampak tu, tu wayar tu kan. Tu pergi ke solar panel atas saya. Tenaga solar ni akan guna untuk saya punya lampu, kamera. Dan lampu ni saya akan guna satu plug saja kat sini. Ada satu plug sini. Bila saya tutup plug ni, semua lampu akan tutup. Okay, nampak tu? Semua lampu dah tutup kan. Bila saya nak shoot je video, saya terus pergi kat plug tepi sini, saya buka dan semua ni dah menyala. Lampu semua dah hidup. Senang kerja saya. Terus saya pergi datang sini. Saya punya kamera dah terbuka, kamera depan. Untuk kamera atas ni saya akan buka saya punya bateri solar sini. Okey, on bateri solar jap. Okey. Dan barang kamera atas saya pun terbuka. Kamera atas pun dah hidup. Ini saya punya monitor untuk tengok apa yang ada kat atas ni. Okay, contoh macam ni, tangan saya kat bawah. Nampak tu? Saya gerak kat sini dan saya punya monitor nampak kat situ. Okay, inilah saya buat record video macam ni, senang. Saya ada kamera depan, kamera atas. Bila saya dah habis rakam video ni kan, saya akan tutup saya punya kamera ni. Okay, dan saya akan ambil saya punya memory card. Ni proses saya Tadi saya dah rakam kat depan ni. Lepas tu saya ambil saya punya memory card. Satu untuk kamera atas. Lepas tu saya pergi ke pusing kat sini. Okay, ambil memory card dia. Cabut. Okay, saya ada dua memory card. Satu atas, satu bawah. Dua-dua ni penting sebabnya satu sebagai backup. Kalau memory card atas rosak, saya ada backup kat bawah. Jadi file saya tak hilang. Okay, tutup. Saya pun tutup saya punya kamera. Settle. Sekarang saya nak tutup semua lampu ni dengan kamera atas ni. Lepas settle tutup semua kamera tu, saya akan tutup plug saya kat sini untuk tutup semua lampu. Okey, tengok saya tutup lampu, pam. Semua lampu saya kat sini dah tertutup. Senang kerja kan? Sekarang saya dah ada dua memory card, kamera atas dengan kamera bawah. Lampu semua dah tutup, saya tak payah nak usik kamera, tak payah usik lampu, tak payah apa, tak setup. Dengan dua memory card ni, saya akan pergi ke bilik sebelah sini. Ini adalah bilik kerja saya. Okay, kita masuk jap. Okay, sini komputer saya, bahagian komputer saya. Itu barang-barang sini banyak ni, barang peralatan pelik-pelik ni. Ini semua barang-barang yang saya kena buat video, yang orang dah hantar bagi saya. Ni kamera, ini mic, ini yellow box saya tu. Ini yang dia ada display depan dia dan kita boleh lukis kat atas dia. Ini untuk cocok dengan komputer nanti. Saya akan buat tutorial dia. Okay, dan saya ada macam-macam lah sini. Ni barang banyak saya tak buat lagi. Ini saya letak tool saya kat sini supaya saya block daripada anak saya main barang-barang dalam-dalam ni. Dalam ni ada macam-macam lagi. Okey, ni malah cerita panjang lah. Lepas saya dapat dua memory card ni, saya akan pergi ke saya punya komputer. Dan satu daripada memory card tu saya akan cocok dulu. Saya akan transfer file. Okey, sekarang saya sudah ada dekat komputer saya. Jadi bila saya dah masukkan saya punya memory card ni dekat dalam komputer saya akan synckan dia dalam Google Drive. Apa-apa hal saya akan masuk dalam Google Drive dulu. Sebab tu saya akan beli Google Drive yang, kalau saya pakai 2TB punya package Google Drive. Kalau korang mungkin tak perlukan besar sangat sebab saya ada rancangan memasak lagi. Sebab tu saya perlukan Google Drive yang besar. Okey, sekarang saya nak masukkan dalam Google Drive saya. Okey, saya pergi ke Google Drive saya punya berani buat. Saya akan buat satu new folder. Okey, saya contohnya sekarang dah episod 158. Tajuk dia cara saya buat video. Okey. Kemudian saya akan
transfer file yang saya dah copy tadi masuk dekat saya punya folder video yang saya nak buat ni. Bila saya sudah settle transfer, saya masuk kat komputer saya dan komputer saya sync dengan Google Drive. Saya dah bebas nak edit kat mana. Sama ada saya boleh edit dekat komputer saya ni ataupun saya boleh edit dekat saya punya iPad Pro. Kalau iPad Pro ni saya boleh lepak dengan anak saya duduk dekat TV sambil edit video, tak ada masalah. Tapi kalau biasanya saya akan edit guna komputer saya. Kalau iPad Pro saya akan gunakan software namanya LumaFusion. Okey, ini contoh saya punya software LumaFusion. Ini video hari tu. Saya boleh edit terus kat sini. Terpulang saya nak edit macam mana, kat mana saya boleh edit terus. Tapi LumaFusion ni dia tak boleh advance sangat editing. Dia simple editing, tak ada masalah kalau tak ada efek pelik-pelik sangat. Tapi kalau nak letak efek-efek yang pelik, saya akan gunakan biasanya akan gunakan komputer lah. Komputer saya akan guna Adobe Premiere Pro ataupun Adobe After Effects. Dua-dua. Biasanya gabung lah. Dan kalau nak tengok saya punya proses software saya ni, saya dah buat template awal-awal untuk memudahkan kerja editing saya. Contohnya saya ambil satu folder, satu file rendering yang saya buat ni. Okay, saya paste kat dalam ni contoh kejap. Okay, render. Saya buka ni software saya. Okay, ini software saya. Okay, nampak tak saya punya kat sini ada beberapa benda kat sini. Dekat awal-awal ni saya dah buat template yang ada tajuk dan saya ada beberapa adjustment layer. Awal-awal saya dah buat. Ini untuk kamera depan saya, nampak dia tulis depan. Ini kamera atas, ini phone. So bila saya pakai kamera depan, saya boleh ambil contohnya satu video saya, contoh saya laser ni yang pakai video depan Saya ambil, saya letak sini, contoh. Tengok color saya dah terus okey. Kalau sebelum ni kalau tanpa pakai efek ni, tanpa pakai adjustment layer ni ataupun color profile yang saya dah design sendiri, color kamera saya akan macam ni. Kalau setiap kali nak buat video, saya perlu nak adjust kat sini, nak perlu adjust lumetri color ni, nak adjust dia punya exposure, naikkan apa, kontras ke naik, lepas tu nak adjust dia punya curve ni bagai setiap kali edit video, leceh. Jadi saya dah memudahkan kerja saya dengan saya dah buat template awal-awal. Nampak ni? Ini untuk kamera depan. Kamera depan akan pakai benda ni saja. Okey, saya enable balik, nampak? Terus color dia akan jadi cantik untuk kamera depan. Lepas tu saya nak tunjuk kamera atas saya pula. Saya ambil video saya yang guna kamera atas. Ni saya drag je letak sini. Yang dekat adjustment layer ni, ini untuk efek video atas saja. So bila video atas kamera atas saya dah ada adjustment layer ni, color dia akan terus cantik. Kalau saya tak buat macam ni, video saya akan jadi rupa macam ni, tak berapa lawa. Color tangan saya tak berapa suka, color ni tak menyelah sebab dapat kat kamera file raw kan. Jadi saya bila adjustment layer, terus color saya cantik. So mudah kerja saya. Saya tak payah nak adjust color dah, hanya sekali saja. Jadi korang nampak tak? Dia mudahkan proses saya nak buat video tu kan. Bila saya nak buat video je, saya akan pergi kat studio saya tadi. Saya tekan satu butang lampu, semuanya dah menyala. Saya punya tempat dah set up, semua dah cantik dah. Tak payah nak adjust. Lepas tu saya just buka kamera dan saya terus shoot. Boleh terus rakam video tanpa saya nak pening-pening buat apa. Lepas rakam video, saya ambil memory card. Saya pergi kat komputer saya transfer masuk dekat saya punya komputer dan komputer saya akan automatic synchronize saya punya file pergi ke Google Drive. Dia akan upload ke Google Drive. Dan disebabkan saya guna internet yang agak laju, dia tak payah pun laju macam saya pakai 1 gigabit per second. Laju tu internet rumah saya. Tapi pakai 100 pun tak ada masalah kalau nak pakai flow macam saya ni. Bila dah sync kat Google Drive, file saya tu dah secure. Saya boleh edit kat komputer ataupun saya boleh terus edit dekat saya punya iPad Pro guna software LumaFusion. Nanti sebab kalau iPad Pro ni pun guna satu internet dengan rumah saya ni. Jadi bila saya nak ambil file daripada Google Drive tu, download sekejap je sebab internet saya laju. Itu antara sebabnya kenapa saya ambil package internet yang laju gila sampai 1 gigabit per second. Laju tu 1 Gbps. Setakat file video yang dalam 15 GB hingga ke 30 GB tu memang sekejap je saya download dengan saya punya internet. Jadi memudahkan kerja saya. Bila korang tengok saya punya flow tadi tu, nampak macam senangnya buat video. Sebabnya saya dah design saya punya SOP. Saya dah develop saya punya SOP supaya sesuai dengan hidup saya. Sebab korang punya hidup kalau nak buat SOP mungkin berbeza sikit dengan cara saya. Sebabnya kita punya hidup lain-lain. Tengok macam mana saya susun plan saya. Bila saya buat video, saya takkan buat video semasa wife saya masak. Sebabnya bila wife saya masak, saya kena jaga anak. Kalau jaga anak tu mungkin saya boleh duduk kat bilik sini, saya buat kerja sini dan anak saya boleh main-main kat belakang-belakang ni. Sebab tu saya block saya punya barang-barang kerja-kerja saya ni dengan saya punya toolbox besar gedabak tu. Supaya anak kecil saya yang baby tu dia tak dapat makan masuk mulut benda-benda elektronik yang pelik-pelik tu. Kalau anak saya ni, Aisyah ni dah besar sikit, so tak kisahlah. Yang umur setahun ni payah sikit.
Okey, dan satu lagi, macam mana pula kalau proses saya nak rakam video yang bukan dekat saya punya tempat studio? Kalau studio ni nampak dah setup kan? Kalau yang saya rakam video yang saya rakam guna handphone ke apa, macam mana? Biasanya saya akan gunakan beberapa lah. Saya ikutlah sebab belakang ni tak, saya ada tripod saya. Contoh ni, saya ada tripod saya ni dah siap mic. Saya boleh terus cocok handphone saya kat sini, connect dengan mic, saya boleh terus rakam. Ataupun saya boleh ambil terus saya punya gimbal ni, rakam. Kalau tak nak guna tripod tu, saya pegang gimbal ni. Kalau nak pegang tak nak gegar kan, boleh rakam terus. Dan satu lagi adalah lampu. Kalau macam tadi, lampu studio saya tu dah memang melekat kat situ. Jadi kalau untuk lampu saya rakam dekat tempat-tempat lain kan perlukan lampu juga. Saya akan pakai additional lampu saya. Okay, kejap tengok jap. Alright. Okay, pergi contoh sini. Okay, ni kat almari saya ni. Okay, nampak belakang tadi ada lampu biru tadi kan, daripada angle masa saya buat rakam dekat saya punya webcam ni tadi. Okay, korang akan nampak belakang tu ada saya punya almari ni ada lampu biru kan. Lampu biru ni untuk fill, untuk adjust supaya saya punya video saya tu nampak menarik. Saya akan guna lampu macam ni lah, lampu yang simple. Macam ni dia ada magnet sikit, senang. Ini daripada non light. Nanti saya akan cerita pasal lampu ni. Benda-benda lampu ni memang saya akan bawa ke mana-mana saja supaya saya mudah untuk shooting video. Bila saya tak pakai setup lampu ni, saya akan pakai lampu-lampu yang macam ni, yang simple macam ni. Untuk additional lampu supaya video saya lebih cantik dan jelas. Nanti saya ada contoh kat sini pun ada banyak lagi lampu-lampu saya. Nampak tu? Tu semua lampu-lampu additional. Ni almari tools untuk rakaman video saya. Ada macam-macam tools ni. Sebelah ni pun ada macam banyak lagi. Bawah ni semua yang nak cantumkan macam-macam lah boleh cantum. Sini saya punya wire-wire elektrik. Kat sini saya punya peralatan audio semua. Jadi nampak saya dah ada susun saya punya peralatan supaya memudahkan saya punya proses rakaman video. Ini saya ada tripod kat sini. Kat belakang ni pun ada ni pun ada tripod untuk simpan tripod, dan tali ada, saya punya green screen, diffuser, macam-macam lah. Benda ni semua akan memudahkan saya punya proses penghasilan video. Okay, settle video hari ni. Macam mana flow saya buat video. Saya buat semuanya seorang-seorang. Daripada setup, shoot video, transfer, edit dan kemudian post, saya buat seorang. Saya boleh maintain saya punya kualiti, saya boleh konsisten dan saya relax. Saya tak rushing, hidup saya tak serabai dengan penghasilan video yang banyak. Walaupun kerja orang akan nampak, macam banyak dia buat ni video satu hari, kadang-kadang 1-2 hari sekali, kadang satu hari satu video, kadang 2 hari satu video. Jadi macam tim yang ada ramai orang pun belum tentu lagi boleh buat video yang berkualiti dengan banyak. Sebab itu perlunya SOP. Buat SOP yang betul-betul sesuai dengan kita. Permudahkan, bukan malas tapi permudahkan. Benda ni bukan saja untuk orang buat video saja macam saya buat konten saja, tak. Dia boleh apply pada macam-macam kerja. Gunakan video saya ni sebagai panduan, sebagai ilham lah, cari ilham, dapatkan ilham macam mana saya buat. Saya rasa tak ada apa lagi lah, itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum. Okay.